Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin sajmaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Jadi seperti mana yang kita sebut sebelum ni, kita akan baca kitab hadis Riyadhus Salihin. Jadi saya dah ada dah dalam saya punya handset ni. Tuan-tuan kalau ada handset ni, tuan-tuan boleh pergi ke Play Store, tuan-tuan type je lah Riyadhus Salihin, dia keluar lah. Jadi yang ada di saya ni dengan huraian dia lah. Jadi kalau tuan-tuan tengok bahasa Melayu pun ada yang bahasa Arab, bahasa Melayu pun ada dengan huraian pun ada. Baik, jadi kita masuk hadis yang pertama. Dan bab yang pertama adalah bab niat, bab ikhlas. Yang ini membetulkan niat, buat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali kita hurai apa makna ikhlas. Baik, kita tengok hadis yang pertama. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab. Jadi hadis ni daripada Amirul Mu'minin. Amirul Mu'minin ni ketua bagi orang yang beriman. Ini gelaran ini disebut yang mula-mula menggunakan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sebab apa? Sebab zaman bila Rasulullah SAW wafat, naik Sayyidina Abu Bakar selama 2 tahun. Jadi orang panggil Sayyidina Abu Bakar sebagai Khalifatu Rasulillah, pengganti kepada Rasulullah. Jadi bila orang panggil Sayyidina Abu Bakar, orang panggil lagu tu, Ya Khalifatu Rasulillah, Ya Khalifata Rasulillah, wahai pengganti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila meninggal, wafatnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, naiklah Sayyidina Umar radhiyallahu an dengan kesepakatan seluruh sahabat. Jadi nak panggil Sayyidina Umar apa? Sebab Sayyidina Abu Bakar pengganti Rasulullah, Sayyidina Umar pengganti kepada pengganti Rasulullah. Dia pengganti kepada pengganti Rasulullah. Pengganti Rasulullah Sayyidina Abu Bakar. Dia adalah pengganti kepada pengganti Rasulullah. Jadi kalau nak panggil jadi apa? Ya Khalifata Khalifati Rasulillah, wahai pengganti kepada pengganti Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar pun fikir, nanti makin lama jadi lagi banyak. Lepas dia pula datang yang ketiga pula, Ya Khalifata Khalifati Khalifati Rasulillah. Nanti zaman Sayyidina Ali pula, Ya Khalifata Khalifati 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 Rasulillah. Maka Sayyidina Abu Bakar pun fikir, macam mana Sayyidina Umar berfikir, apakah gelaran yang terbaik kepada khalifah, pemimpin umat Islam? Maka dia dapat idea, itu Amirul Mu'minin, yakni ketua bagi orang yang beriman. Dialah yang apa, mula-mula menggunakan dan teruslah sampailah zaman Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan terus dipanggil Amirul Mu'minin, ketua bagi orang yang beriman. Jadi merujuk kepada orang yang memegang tampuk kekuasaan. Baik, lain negara lain ada orang guna nama presiden, orang ada nama guna sultan. Kalau di Mesir dulu dia guna Firaun. Firaun yang tersebut Firaun itu bukan nama orang. Firaun itu nama jawatan. Yang disebut dalam Quran yang jahat tu Ramses II. Ramses II yang jahat tu. Dan ada sebahagian Firaun yang beriman, ada sebahagian Firaun. Tamadun Mesir purba, sebahagian Firaun dia, yakni yang pegang tampuk. Firaun tu macam penguasa nombor 1 lah, tamadun Mesir purba tu. Ada sebahagian Firaun tu yang dia beriman. Dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Firaun yang jahat dalam Quran tu, lawan Nabi Musa tu Ramses II. Baik, tapi Firaun itu gelaran orang yang paling berkuasa. Jadi Amirul Mu'minin Abi Hafsin, bapa singa, Hafsin singa. Umar ni gelaran dia lah, berani, tegas. Umar bin Al-Khattab, Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay
bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu an. Kenapa dia sebut semua tu? Orang Arab punya keturunan. Orang Arab dia memang ingat keturunan dia. Itu bangsa Arab sampai sekarang. Orang Arab kadang-kadang di pokok, di rumah dia ada pokok Syajaratul Ansab, pokok keturunan. Tuan-tuan jumpa orang Arab, tuan-tuan suruh dia baca bin. Dia boleh baca bin sampai berbelah-belah, mungkin berpuluh dia boleh bagi bin. Dia ingat keturunan dia. Sebab tu tuan-tuan, keturunan Sayyidina Umar ni bertemu dengan Nabi SAW ke tak bertemu? Bertemu. Bertemu di mana? Bertemu di Ka'ab bin Lu'ay. Tuan-tuan kalau ingat keturunan Nabi, tuan-tuan, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Di situ Ka'ab bin Lu'ay. Atas lagi Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Antara Adnan dengan Nabi Ismail khilaf di kalangan para ulama, tapi sampai ke Adnan itu jelas sepakat semua ulama. Jadi tuan-tuan tengok, sama juga keturunan belah mak Nabi SAW. Mak Nabi kan, Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Kilab itulah bertemu dengan keturunan mak Nabi dengan keturunan ayah Nabi. Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin. Jadi keturunan Sayyidina Abu Bakar ni, Sayyidina Umar bertemu dengan Nabi di mana? Di Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab tu dia ada anak ramai, salah seorangnya nama Murrah. Daripada jalur Murrah ni sampailah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang anak Ka'ab nama dia Adi. Adi ni jalur dia sampailah pada Sayyidina Umar radhiyallahu an. Pada orang yang baca sejarah Arab, kadang-kadang orang tengok kan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Kadang-kadang ada setengah orang kadang-kadang dia baca sejarah mungkin dia tak faham. Dia nampak pertembungan antara Bani Umayyah dengan Bani Hashim ni, Bani Abbasiyah macam teruk. Padahal Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah tu adik-beradik je. Abu Sufyan dia Bani Umayyah. Sebab tu bila dipanggil Nabi, dia kata apa? Wahai anak saudaraku. Pasal apa? Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah dengan Bani Hashim. Bani Hashim ni keturunan Nabi lah. Sebenarnya dua beradik. Sebab apa? Hashim dengan Umayyah tu dua beradik. Ayah dia Abdul Manaf. Abdul Manaf itulah dia ada anak, seorang nama Hashim, seorang nama Umayyah. Daripada jalur Umayyah dipanggil Bani Umayyah, anak cucu Umayyah. Boleh lah. Yang Hashim pula anak cucu Hashim. Sebab tu Bani Umayyah dengan Bani Hashim sama sebiji, rupa sama, semua sama, lahjah pun sama. Macam kita di Malaysia ni lain, Penang lain, Perak lain, betul tak? Kelantan, Terengganu lain. Penang dengan Kedah dekat sama tapi tak sama, lain slang dia lain. Kalau Bani Abbasiyah, Bani ni, kadang orang dia faham, dia ingatkan Bani Abbasiyah dengan Umayyah ni macam perbezaan yang apa, langit bumi. Bukan, dekat. Samalah kita baca sirah. Saya sebut ni bukan apa, supaya kita faham. Rupanya bangsa Arab ni, dia kadang-kadang dia bangga dengan Tok Wan dia. Macam Bani Umayyah ni ada pengaruh, dia bangga. Padahal Umayyah tu adik-beradik je dengan Hashim. Boleh lah. Sama juga tuan-tuan, kita baca dalam sejarah. Yang lawan Nabi Muhammad SAW siapa dia? Quraisy. Betul tak? Kafir Quraisy. Abu Jahal kafir Quraisy. Al-Walid bin Mughirah kafir Quraisy. Utbah, Syaibah, yang ni semua Quraisy. Kafir Quraisy. Siapa Quraisy tu? Nabi Muhammad juga daripada Quraisy. Quraisy ni rupanya keturunan dia paling ramai. Quraisy ni daripada yang duduk di Mekah tu, semua daripada anak cucu Quraisy. Termasuklah Abu Jahal. Abu Lahab lagi lah, Abu Lahab pak saudara Nabi. Termasuklah musuh-musuh Nabi yang duk menentang Nabi di Mekah tu, itu kafir Quraisy. Semua mereka sekurang-kurangnya bertemu nasab mereka di Quraisy. Siapa Quraisy ni? Tadi saya baca nasab Nabi tadi kan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin. Fihrin itulah. Fihrin bin Malik, dia itulah digelar Quraisy. Quraisy tu apa? Quraisy tu ikan jerung. Jadi Quraisy ni dia ada Fihrin bin Malik ni ada watak yang hebat, sehingga orang panggil dia Quraisy jerung. Dan dia ni ada banyak anak. Bila banyak anak, banyaklah cucu.
Banyak cucu, banyaklah cicit. Tuan-tuan bayangkan kalau anak dia 20. Kalau satu orang anak dia ada 10 orang anak, cucu dia dah 200. Jadi dia turun temurun tu, sehingga keturunan dia lah yang menguasai Mekah. Di Mekah tu semua keturunan Quraisy. Boleh lah. Jadi nak cerita mereka ni sekali ya tuan-tuan. Sama bahasa, sama lahjah. Cuma pertemuan sama mereka kerana semangat pada Tok Wan mereka. Sama lah tuan-tuan ingat 12 suku Bani Israel tu. Tuan-tuan baca dalam Quran kan yang 12 tu. Itu orang, bagi orang Yahudi angka 12 itu satu angka yang keramat bagi mereka. Mereka ada 12 keturunan Yahudi. 12. Tuan-tuan baca dalam Quran kan bila Nabi Musa ketuk tongkat kat batu, fanfajarat min husnata asyrata ainah. Ketuk tongkat kat batu, bila keluar air 12 mata air. Sebab apa? Mereka ada 12 suku. 12 suku Yahudi. Bila ketuk laut, laut terbelah bukan satu, terbelah 12. 12. Pasal apa? Setiap suku Yahudi ni dia ikut apa? Dia punya lorong dia. 12, angka 12. Jadi Yahudi ni angka keramat lah 12 ni bagi dia. Baik, jadi tuan-tuan, kenapa jadi 12 suku tu? Sebab bila kita sebut Bani Israel, negara Israel, jaga-jaga tuan-tuan, jangan kita kutuk Israel takut tersilap. Israel itu adalah gelaran bagi Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub digelar Israel. Kullu ta'ami kana halal li bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsih min qabli an tunazzala at-Taurah. Yani semua makanan halal pada anak cucu Israel kecuali apa yang Israel haramkan ke atas diri dia menazar sebelum diturunkan Taurat. Siapa Israel ni? Yang dilaknat dalam Quran bukan Israel, yang dilaknat anak cucu dia. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dilaknat orang yang kafir daripada anak cucu Israel di atas lisan Daud dan lisan Daud dalam Zabur, dalam lisan Isa bin Maryam dalam Injil. Siapa yang dilaknat? Anak cucu Israel. Siapa Israel? Israel ulama semua sepakat dia adalah Nabi Yaqub alaihi salam. Orang putih panggil Jacob. Roti Jacob tu, Jacob. Itu Yaqub lah tu. Orang Kristian kan percaya semua rasul kecuali Nabi Muhammad dia tak beriman. Jadi itu gelaran dia. Jadi makanan yang diharamkan itulah apa dia? Dua makanan dia suka. Dia bernazar, Nabi Yaqub ni dia bernazar. Dia sakit, kalau dia sembuh dia tak nak makan makanan yang paling dia suka dan ayak paling dia suka. Makanan yang paling dia suka adalah daging unta dan minuman paling dia suka adalah susu unta. Tapi tak apalah, saya bukan nak cerita di situ. Saya nak ceritanya berkenaan dengan anak dia ada 12. Anak Nabi Yaqub ada 12. Salah seorang dia Yusuf, Bunyamin, Dan, Jad, Ashir, Ruben. Mari tuan ada 12 semua. Daripada 12 ni lah tuan-tuan masing-masing ada anak. Jadi dah 12 keturunan Bani Israel. Masing-masing bangga dengan apa? Tok Wan dia. Yang mana anak cucu Bunyamin bangga, kami anak cucu Bunyamin. Yang mana anak cucu Dan, dia bangga, kami anak cucu Dan. Mana yang anak cucu Cik Naftali Jad, Ashir, dia bangga. Padahal Tok Wan mereka tu semua adik-beradik. Sama lah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, adik-beradik ya semua tu. Pergi semangat kepada Tok Wan masing-masing. Boleh lah. Ini Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, mana dia keturunan dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di mana? Di Ka'ab bin Lu'ay. Sebab tu Sayyidina Umar kita kata Bani Adi. Sayyidina Umar Bani Adi pasal apa? Anak Ka'ab tu Adi, betul tak? Anak Ka'ab tu Adi. Daripada Adi ni sampai Sayyidina Umar. Nabi anak Ka'ab yang lain, nama dia Murrah. Boleh lah. Sebab tu Nabi, jadi saya tuan-tuan nak faham pasal suku ni, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab sirah, kadang-kadang disebut Bani Abdul Muttalib, kadang-kadang disebut Bani Hashim. Apa beza dia? Beza dia macam ni. Kalau dia sebut Bani Hashim, termasuk semua anak Hashim. Termasuk semua anak Hashim. Termasuklah anak cucu Hashim, anak cucu cicit Hashim. Termasuklah dalam tu Abdul Muttalib. Sebab Abdul Muttalib anak apa? Anak pada Hashim. Termasuk anak cucu dia. Dan tak termasuk siapa? Tak termasuk adik-beradik Hashim. Adik-beradik Hashim lain. Contohnya macam Umayyah tadi. Umayyah tu adik-beradik dengan Hashim. Tapi dia sebut Bani Hashim, tak termasuklah Umayyah. Pasal Umayyah bukan anak cucu Hashim. Dia abang pada Hashim. Faham tak? Dan tak termasuk yang atas pada Hashim.
Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf tak masuk. Pasal Abdul Manaf tu atas pada dia. Sebab kalau sebut Bani Abdul Manaf, termasuk Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Nampak? Dia sebut bawah, dia semangat suku ke bawah. Kalau sebut Bani Abdul Muttalib, tak termasuk Bani Hashim. Pasal Hashim atas pada Abdul Muttalib. Bila sebut Bani Abdul Muttalib, hanya khusus kepada anak Abdul Muttalib dan cucu cicit dia. Faham tak? Itu je. Baik, kemudian radhiyallahu an, moga Allah redha pada dia. Qal, kenapa sebut radhiyallahu an tentang sahabat? Ulama khilaf, boleh tak kepada ulama radhiyallahu an ataupun sahabat? Sebagai ulama kata tak boleh, radhiyallahu an hanya untuk sahabat. Sebagai ulama kata boleh, kepada ulama juga radhiyallahu an. Ada dua pandangan. Tapi radhiyallahu an biasanya kita gunakan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kita sebut, kenapa sebut redha ni? Redha pada Allah. Kalau Sayyidina Ali, tuan-tuan, kadang-kadang orang sebut karramallahu wajhah, kadang-kadang orang sebut radhiyallahu an. Pasal apa ada dua? Sebab ada dua. Dia macam ni, tuan-tuan. Sayyidina Ali radhiyallahu, ada macam-macam pandangan lah. Ada yang kata, ada orang kata sebab Sayyidina Ali tak pernah tengok kemaluan, jadi dipanggil karamallahu wajhah. Mengarut lah, tuan-tuan. Macam tu macam nak istinja. Macam nak istinja. Ada yang kata Sayyidina Ali tak pernah menyembah berhala. Itu pun susah juga, sebab ada lagi sahabat lain yang tak menyembah berhala ramai. Anas bin Malik masuk Islam muda. Kemudian Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi yang lain yang memang tak pernah sembah berhala. Malah Sayyidina Abu Bakar juga, menurut sebahagian pendapat, dia tak pernah sembah berhala. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Pandangan yang sebenarnya kenapa Sayyidina Ali digelar sebagai karramallahu wajhah, kerana pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu an, kita tahu Sayyidina Ali dia dibunuh oleh pengikut dia, bekas pengikut dia, Khawarij. Dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljam. Abdul Rahman bin Muljam ni siapa dia? Pengikut setia Sayyidina Ali. Bersama dengan Sayyidina Ali berperang dengan Muawiyah. Tapi bila Sayyidina Ali berdamai dengan Muawiyah, dia jadi Khawarij. Dia keluar daripada jemaah Sayyidina Ali radhiyallahu an. Khawarij keluar pada jemaah. Dia tak mau Sayyidina Ali berdamai dengan Muawiyah, patutnya berperang, saling berbunuh-bunuhan sampai Muawiyah membunuh. Sayyidina Ali nak berdamai, dia tak mau. Khawarij dia tak mau. Jadi disebabkan dia geram Sayyidina Ali berdamai dengan Muawiyah, dia keluar, dia buat tim lain. Panjang nak cerita bab ni, tuan, sampai terlahirnya macam-macam ajaran sesat daripada Syiah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, bila dia keluar, dia buat tim dia sendiri di Iraq. Dan mereka last sekali, Khawarij ni dia mengkafirkan sahabat Nabi lah. Sayyidina Ali kafir, Muawiyah kafir, isi Nabi kafir, semua kafir lah. Kafir. Kalau Syiah ni isi Nabi kafir, sebab ramai sahabat Nabi kafir. Dua-dua ni sesat, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, pada zaman tu golongan Khawarij ni, dia pun cukup tak suka Sayyidina Ali. Sebab bagi dia Sayyidina Ali dah belok dengan perjuangan dia. Dia dah susah-susah dengan Sayyidina Ali berdamai pula dengan Muawiyah, dia geram. Jadi puak-puak Khawarij ni sampai hari ni, tuan-tuan, lah ni dia tak bagi Khawarij dah. Dia pecah, dia jadi Ibadi. Ibadi berada di Oman. Katanya Ibadi lah ni tak macam dulu. Kalau Ibadi dulu, tuan-tuan baca kitab dia dulu, tuan-tuan akan jumpa depa bila sebut Sayyidina Ali, depa anggap Sayyidina Ali ni kafir. Ni semua sesat lah. Siapa kata Sayyidina Ali kafir, Sayyidina Abu Bakar kafir, Umar kafir, ini semua sesat sejauh-jauhnya. Dia punca ni pasal apa? Kerana ada sejarah-sejarah palsu yang disisip di dalam sejarah. Sebagai orang yang tak reti, jahil tentang bab sanad, dia baca, dia percaya Sayyidina Umar bunuh Fatimah lah, bakar pintu. Ini semua cerita mengarut yang direka oleh musuh-musuh Islam, disisipkan dalam sejarah. Bila cek balik sejarah-sejarah yang memburukkan sahabat, tahu dah kaki pembohong. Muhammad bin Hisham Al-Kalbi, kemudian ramai lagi lah, tuan-tuan, perawi-perawi yang terkenal sebagai penipu, tuan-tuan. Ini ditulis sejarah-sejarah yang memburukkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Itu penting ilmu sanad. Baik. Jadi jangan terpedaya. Ada orang kadang-kadang, saya benar orang kita jumpa, dia baca buku-buku sejarah yang pelik-pelik, dia rasa benda tu ajaib, dia rasa tu hebat. Tuan-tuan, kalau ajaran tu pelik, itu menunjukkan ajaran tu sesat, bukan hebat. Itu je saya bagi tahu. Kalau ajaran tu pelik, bukan hebat, ajaran tu sesat. Nabi dah sebut, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah, umatku takkan berhimpun di atas kesesatan. Majoriti umat di atas kebenaran. Tidak pernah daripada zaman Nabi SAW sampai hari ini ahli sunnah menjadi minoriti, tak pernah. Kita pun sebut dalam khutbah, peganglah pada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah tak pernah jadi minoriti, dia sentiasa majoriti.
Kalau datang ajaran yang nak menyanggah ahli sunnah, dia akan jadi minoriti. Wa man syadza finnar. Siapa nak keluar daripada majoriti, dia akan bersendirian dalam api neraka. Sebab tu bila baca buku, dulu Syiah kan, dia hantar buku ke rumah. Ke rumah-rumah ada 3 buku kan, yang bukan-bukan cerita merapu-rapu dalam tu tuan-tuan, yang memburukkan para sahabat. Ada orang dia baca dan dia rasa hebat. Bukan hebat, cerita palsu. Subhanallah, dia boleh percaya tuan-tuan. La haula wala. Bahaya. Kalau mengkafirkan sahabat boleh batal iman kita. Ada orang yang bagus sikit, dia dapat buku tu, dia serah pada Jabatan Agama Islam yang ada kesedaran. Ada orang tak, dia baca buku pelik, dia rasa dia lain pada orang. Baik, jadi tuan-tuan, radhiyallahu an, Sayyidina Ali kenapa dipanggil karamallahu wajhah? Sebab golongan Khawarij ni zaman dulu bila sebut Sayyidina Ali, dia akan sebut apa? Ali qabbahallahu wajhah. Ali moga Allah burukkan wajah dia. Ali sawadallahu wajhah. Ali moga Allah burukkan wajah dia. Itu yang disebut. Bila sebut Sayyidina Ali, dia panggil sebut macam tu. Maka bangkitlah ulama ahli sunnah wal jamaah. Ketika mana disebut Sayyidina Ali, ulama akan kata apa? Karramallahu wajhah. Tu ulama-ulama salah sebut lagu tu. Sayyidina Ali moga Allah muliakan wajah dia. Moga Allah muliakan wajah dia. Pasal apa? Nak lawan dengan kelompok-kelompok Khawarij. Baik. Jadi tuan-tuan, radhiyallahu an. Lagi satu radhiyallahu an ni disebut dalam Al-Quran, tuan-tuan boleh tengok dalam surah At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Ayat ni lah tuan-tuan yang menjadi dalil. Banyak lagi ayat yang lain. Jangan menghina para sahabat Nabi. Segala cerita yang memburukkan sahabat Nabi, cerita tu sampah mengarut. Perawi-perawi disisip oleh musuh-musuh Islam. Jadi tuan-tuan, apa maksud ayat tu? As-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama-tama. Wal awwalun. Bila saya nak baca hadis ni tuan-tuan, saya kena sebut sikit tentang sahabat. Tuan-tuan mengaji akidah, mungkin ustaz apa mengajar ni akidah? Ustaz Zaki ke? Siapa yang perasan kalau ustaz baca kitab akidah, dia akan sebut tentang sahabat. Mesti ada. Semua kitab ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa? Termasuk dalam i'tiqad. Jadi musuh-musuh Islam dia menyerang sahabat. Sebab kita tak bersama dengan Nabi. Kita dapat ilmu daripada Nabi SAW, sahabat, tabi'in, tabi'in, baru sampai pada kita. Musuh-musuh Islam nak rosakkan Islam lagu mana? Dia kena attack atas, serang ke atas. Mana dia sahabat Nabi semua jahat. Bila sahabat Nabi semua jahat, yang Nabi ajak kat mereka semua tak boleh percaya. Itu dia punya point dia tu. Dia kena serang. Ni kita nak mengaji hadis ni, kita akan sebut nama-nama sahabat. Kalau orang yang dah terkena racun musuh-musuh Islam, Sayyidina Umar jahat. Contohnya lah dia fikir. Padahal ijma' ulama, Sayyidina Umar itu manusia yang kedua terbaik setelah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Dia kalau dah terkena, dia baca sirah yang bukan-bukan, masuk usrah yang bukan-bukan, dia jadi otak dia jadi lain lah. Itu yang musuh Islam dia serang ke atas supaya Islam tu rosak, kena serang sahabat Nabi. Kita bukan macam boleh tengok Doraemon masuk dalam peti tu boleh pergi zaman dahulu. Tak, kita melalui turun-temurun. Saya baca ayat tadi tuan, was-sabiqunal awwalun, orang yang pertama-tama yang masuk Islam, wal awwalun, yang awal-awal. Siapa dia yang awal masuk Islam ni? Kita ke? Kita jauh dah tuan-tuan. Minal muhajirin wal ansar, Allah Taala sebut daripada muhajirin. Ni Sayyidina Abu Bakar muhajir, Sayyidina Umar muhajirin lah. Dan ansar, muhajirin yang duduk di Mekah pergi ke Madinah, ansar yang duduk di Madinah. Kemudian apa kata Allah? Walladzina tabauhum, dan orang yang mengikuti mereka, yang ikut muhajirin dan ansar. Jelas ayat ni, jelas. Arab kata lailiha kanahariha, malam dia macam siang. Jelas. Orang yang awal-awal masuk Islam, yang dididik oleh Nabi SAW, terima Islam pada Nabi, yang dengar hadis daripada Nabi, dengar Quran daripada Nabi SAW, yang ni muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum, dan orang yang ikut siapa? Ikut muhajirin dan ansar. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah redha pada muhajirin dan ansar, dan redha kepada orang yang ikut muhajirin dan ansar. Dan juga mereka juga redha pada Allah. Wa'adalahum jannatin tajri tahtal anhar, Allah Ta'ala jamin mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kerajaan yang besar. Sebab tu kita disebut apa? Wattabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Kita disebut dalam tahlil tu. Siapa tabi'in tu? Tabi'in, pengikut kepada sahabat Nabi.
Sahabat Nabi pengikut pada Nabi. Penting saya sebut tentang hadis ni, semua orang tahu. Oh, kita dengar hadis daripada siapa? Daripada Nabi. Sahabat dengar, sahabat apa? Sahabat sampaikan, sampailah kepada kita. Jadi jaga-jaga kepada serangan-serangan musuh Islam. Kita risau bukan apa? Mati bawa akidah yang sesat. Kita sangka elok dah tuan-tuan. Rupanya kita orang yang paling menyesal di akhirat. Mati dalam keadaan hati sangka sahabat Nabi jahat, Sayyidina Umar, Sayyidina Bakar rampas khalifah pada Sayyidina Ali. Mati dalam keadaan lagu tu. Sangka macam kita okey dah. Rupanya kita mati dalam keadaan akidah yang sesat. Itu orang yang paling rugi di akhirat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah apa? Surah Al-Kahfi. Qul a'unabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Nak beritahu orang yang paling rugi sekali amalan. Siapa dia? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang sesat urusannya dalam kehidupan dunia. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan dia rasa dia ni buat baik banyak. Jaga-jaga akidah tuan-tuan, jangan rosak. Sebab tu dalam kitab Ahli Sunnah dia akan sebut keimanan tentang sahabat. Ulama akan sebut as-sahabatu kulluhum udul, sahabat semuanya adil, orang yang baik-baik. Sahabat tidak maksum, tapi sahabat orang yang baik dalam menyampaikan agama kepada kita. Kita pun tak maksum. Mana ada orang yang maksum? Yang maksum ni Nabi dengan malaikat je. Baik tuan-tuan. Jadi kita sebut radhiyallahu anhu. Baik, dia berkata. Siapa berkata? Sayyidina Umar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia dengar. Tuan-tuan bila baca lagu ni, makna dia apa? Sahabat tu memang dengar sendiri daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. Baik, apa makna dia? Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan itu berdasarkan niat. Jadi dua tafsiran. Hanya saja amalan itu dengan niat. Tafsiran yang pertama makna dia, semua amalan tu sah ke batal bergantung pada niat dia. Semua amalan kena disertakan dengan niat. Makna dia tuan-tuan, niat sembahyang zuhur. Niat sembahyang zuhur lah. Jangan niat sembahyang asar pula, dia tak jadi zuhur. Tuan-tuan nak sembahyang duha, niat sembahyang duha. Jangan niat sembahyang mutlak, tak jadi sembahyang duha. Semua amalan dengan niat. Kita nak sembahyang wajib kan, dia ada 3 kan. Kan sembahyang fardu, dia dalam niat kena ada 3. Apa dia? Qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad mana, ta'arud mana, ta'yin mana? Qasad, usalli, qasad, saja ku solat, qasad. Ta'arud, fardu. Ta'yin, zuhri, itu ta'yin. Saja ku sembahyang fardu zuhur, Allahu Akbar, 4 rakaat sunat, tak sebut pun tak apa. Kerana Allah Ta'ala sunat, tak sebut pun tak apa. Pada orang yang payah sangat niat masuk kan, Allah kan, susah. Allah panjang. Ada orang dia gerudi lagi, niat tak masuk, payah nak masuk niat. Ada orang saya tengok sampai bergerak-gerak badan dia punya susah niat nak masuk. Niat ni mudah ya. Jadi kalau rasa susah, cukup 3. Saja aku sembahyang zuhur, cukup. Saja aku solat fardu zuhur. Saja aku solat fardu zuhur, cukup. Kalau makmum kena sebutlah. Makmum, kalau tuan-tuan tak niat makmum, tak dapat pahala jemaah. Imam, kalau dia tak niat imam sembahyang apa, dia tak dapat pahala jemaah, makmum dapat. Ada tak sembahyang wajib niat imam dengan makmum? Ada. Jumaat. Jumaat tak boleh ya. Jumaat mesti imam lah. Sebab mana boleh tak jadi imam. Kalau imam Jumaat kena niat imam, wajib. Makmum kena niat makmum, wajib niat. Kalau sembahyang lain, tuan-tuan sunat niat. Sunat niat. Cumanya, dan boleh juga tuan-tuan niat angkat takbir tak niat jadi makmum. Dah sembahyang baru niat jadi makmum, boleh. Sembahyang Jumaat tak boleh. Pasal Jumaat dia tak ada sembahyang melainkan berjemaah. Boleh lah. Jadi qasad, ta'arud, ta'yin. Itu niat kena ada. Itu amalan kena ada tu. Itu kalau sembahyang fardu. Tapi tuan-tuan boleh sebut 4 rakaat. Kerana Allah baguslah sunat sebut. Baik, kemudian kalau sembahyang sunat yang
yang tertentu. Contohnya sembahyang sunat qabliyah, ba'diyah, tuan-tuan kena sebut. Saja aku sembahyang sunat zuhur. Sebelum nak sebut tak? Sebelum selepas. Khilaf. Sebagai ulama kata kena sebut. Pasal apa? Kalau tak sebut, sembahyang itu menjadi sembahyang sunat mutlak. Rugi ya. Jadi kena sebut. Sebelum. Saja aku sembahyang sunat zuhur sebelum. Cukup. Saja aku sembahyang sunat zuhur selepas dia. Cuma kena tahu tuan-tuan, boleh tak kita lepas habis sembahyang zuhur baru kita nak sembahyang sunat qabliyah zuhur? Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh lah. Sama juga tuan-tuan, sebab dia sembahyang sunat qabliyah dengan ba'diyah ni, waktu dia takkan habis lagi mana waktu sembahyang tu tak habis. Saja tambahan lah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok dalam Taqrirat Sadidah. Maknanya dia tuan-tuan tak sempat sembahyang qabliyah zuhur, tuan-tuan mai dah sembahyang zuhur, tuan sembahyang. Lepas sembahyang zuhur nanti niat macam biasa. Dan malah tak perlu sebut qada pun. Sebab masih lagi dalam waktu dia. Tuan-tuan sembahyang 2 rakaat sebelum zuhur, lepas tu tuan-tuan pula sembahyang 2 rakaat setelah zuhur. Boleh. Masih dalam waktu dia. Malah Imam Nawawi sebut, boleh juga kalau disebut dua-dua. Saja aku sembahyang sunat, ini selepas. Sembahyang aku sembahyang sunat zuhur sebelum dan selepas. Memadai, tapi pahala kurang lah pasal 2 rakaat ni. Baik, tak apa tuan-tuan. Tapi saya nak, kalau itu sembahyang sunat. Kalau sembahyang sunat yang tertentu macam sembahyang sunat duha, dia 2 saja. Qasad dan ta'yin saja. Sahaja aku solat duha, cukup. Qasad sahaja aku solat, ta'yin duha. Fardu tak ada lah, pasal dia sunat duha tak perlu sebut sunat. Sahaja aku solat duha, cukup. Qasad dan ta'yin. Rakaat wajib, rakaat sunat sebut. Rakaat sunat sebut. Kerana Allah Ta'ala sunat sebut. Kalau susah niat, saja aku sunat zuhur, saja aku sembahyang duha, cukup. Saja aku solat hajat, boleh. Saja aku solat tarawih, boleh. Dah ada lagi satu sembahyang sunat yang mana dia qasad saja, dia tak ada ta'yin, sembahyang sunat mutlak. Sahaja aku solat. Tapi tuan-tuan baca dalam buku-buku dia bagi panjang lah. Sahaja aku sembahyang sunat mutlak 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, itu bagus lah. Tapi nak cerita sembahyang sunat mutlak, sahaja aku solat. Sembahyang sunat mutlak ni bila dalam keadaan kita tak ada sembahyang sunat lain, kita nak sembahyang tapi tak ada sembahyang sunat lain dah. Contohnya antara apa? Antara waktu duha tu, subuh dengan apa? Zuhur panjang. Kalau kita nak sembahyang duha, bolehlah. Kita nak duha paling banyak 12. Tapi yang terbaiknya 8. Sembahyang 8 rakaat duha lebih besar pahala daripada 12. Tak boleh je tuan-tuan sembahyang 12. Sebab pandangan yang kuat duha hanya 8. Boleh lah. Tapi tak apalah. Tuan-tuan sembahyang 12 lah kata. Tuan-tuan sembahyang duha 12. Boleh tak tuan-tuan tambah 14? Tak boleh lah. Limit. Dia banyak tu saja. Dia tak lebih. Itu dalam sunnah Nabi. Sembahyang zuhur mana boleh lebih? Tidak kan? Sembahyang zuhur buat apa? Buat 5, 6. Tak boleh. Kena ikut. Sembahyang duha 12. Jangan. Kalau tapi tuan-tuan nak sembahyang lagi, duha 12 saja. Duha hanya 12. Sama juga qabliyah dengan ba'diyah zuhur. Paling banyak 4. Betul tak? Jangan buat 6. Dia jadi bid'ah dah yang 6 tu. Paling banyak 4 saja. Qabliyah dengan ba'diyah isyak 2 ya. Betul tak kan? 2. Jangan buat 4, 6 pula. Dia jadi bid'ah pula. Bid'ah ni maksud kita buat yang bercanggah dengan Nabi, yang Nabi buat. Bukan bid'ah macam baca talqin, itu bukan bid'ah tuan-tuan. Itu peringatan di tempat yang sesuai. Termasuk dalam keumuman. Ini kita kata ibadah yang Nabi dah tunjuk macam mana buat, kita kena buat macam tu. Jangan tambah-tambah. Begitu. Jadi tuan-tuan, kita nak sembahyang apa pula? Ada panjang lagu tu. Kita sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak dia tak ada limit. Sembahyang macam mana pun. Baik, antara zuhur dengan asar, ada sembahyang apa? Ba'diyah zuhur ya. Betul tak? Mana ada sembahyang? Kita nak sembahyang apa lagi? Nak sembahyang duha. Mana ada duha antara zuhur dengan asar? Sembahyang tarawih boleh? Tak boleh. Sembahyang tahajud? Tak boleh. Itu nak sembahyang apa? Kalau orang yang kuat ibadah nak sembahyang sunat, apa lagi tu? Sembahyang sunat mutlak. Cuma sembahyang sunat mutlak dia tak boleh waktu tahrim, tak boleh ya. Sampai asar. Asar tak boleh. Sembahyang sunat bersebab boleh. Masuk apa? Itu masuk masjid kan. Lepas asar pun boleh sembahyang. Sembahyang sunat wudu. Tuan-tuan ambil wudu.
Lepas ambil uduk boleh, tuan-tuan dah sembahyang asar dah, tuan-tuan ambil uduk, boleh sembahyang sunat tak? Boleh, sembahyang sunat bersebab. Boleh lah. Baik. Walaupun berkali-kali tuan-tuan ambil uduk, boleh. Sebab ambil uduk menjadi sebab sunat sembahyang sunat uduk. Tak sembahyang tak apa, tapi dia boleh. Dia sembahyang sunat yang bersebab. Baik. Jadi tuan-tuan, tahajud banyak mana nak buat? Tahajud juga termasuk dalam sembahyang sunat mutlak. Boleh sembahyang sebanyak mana nak sembahyang. Boleh lah. Jadi sahajaku solat. Tahajud tu macam mana? Tahajud ni bila tuan-tuan sembahyang malam dapat pahala tahajud. Tuan-tuan sembahyang malam, tuan-tuan tidur, tuan-tuan jaga. Tuan-tuan sembahyang sunat witir, dapat pahala witir dan dapat pahala tahajud. Tahajud ni kita sembahyang sunat setelah kita tidur. Baik tuan-tuan, tak apa. Hanya saja amalan itu dengan niat. Jadi nak sah amalan itu berdasarkan niat. Sebab tu niat, apa fungsi niat? Dia nak membezakan antara adat dengan ibadah. Contoh, mandi saja mandi bagi sejuk badan. Mandi sejuk badan lah. Tapi kalau mandi wajib niat ke tak wajib? Wajib niat. Jadi beza. Basuh tangan bagi sejuk-sejuk. Basuh muka bagi sejuk dengan basuh muka basuh tangan nak ambil uduk. Dia beza. Antara benda biasa yang kita buat dengan apa? Dengan uduk. Tuan-tuan duduk dalam masjid saja nak rehat sat. Tak apa, tuan-tuan duduk rehat lah. Dengan tuan-tuan duduk dalam masjid dengan niat i'tikaf, dia jadi ibadah. Niat dia nak membezakan antara adat dengan ibadah. Dan ataupun kata Imam Munawi nak membezakan antara darjat-darjat ibadah. Contoh, beza antara semayang zuhur, semayang sunat dengan semayang wajib. Semayang zuhur nak beza dengan semayang sunat sebelum zuhur. Semayang sunat zuhur kan boleh buat 4. Boleh buat 4 sekali. Jadi beza dia niat. Beza semayang subuh dengan semayang sunat sebelum subuh. Kan dua-dua. Kunut tu sunat arba'at. Tapi dua-dua rakaat. Beza dia apa? Kalau orang semayang subuh tak baca kunut, sah tuan-tuan? Sah. Jadi beza dia apa? Beza semayang sunat subuh dengan semayang subuh. Beza dia niat. Dia nak bezakan antara darjat. Sama juga semayang kerana nazar dan semayang sunat saja. Siapa yang nazar kan? Nazar. Dia nazar nak semayang sunat duha 8 rakaat. Kalau dia dapat padi 16 tan contohnya lah, wajiblah semayang. Dapat padi 16 tan wajib semayang duha. Dia niat lah. Niat dalam hati dia tu. Nazran ataupun dalam hati dia, saja aku semayang duha, saja aku semayang sunat, saja aku semayang duha, nazar. Cukup menunaikan nazar dia. Niat nazar dia wajib. Nak beza duha itu dengan duha yang sunat. Duha nazar wajib. Baik. Kemudian lagi satu tuan-tuan, dia ada lagi satu lagi tafsiran ulama. Dia kata apa? Innamal a'malu binniyat. Maksud dia hanya saja amalan dengan niat. Makna dia tiap amalan mesti ada niat. Niat ni senang, tak susah. Tuan-tuan, orang yang tak ada niat ni orang apa? Tak ada niat. Naik motor tak sedang. Sampai ke Ipoh. Macam mana boleh sampai ke Ipoh dia tak ada niat? Keluar rumah, macam mana boleh pakai baju? Tak niat. Dia tak ada niat. Siapa yang tak ada niat tuan-tuan? Orang yang tak ada, orang gila yang tak ada niat tuan-tuan. Tuan-tuan semua ada niat. Tuan-tuan nak pakai baju ada niat tak? Ada niat. Ni tuan-tuan, niat bukannya sahaja aku solat fardu zuhur, tu bukan niat. Dalam hati pun bukan niat. Tapi tu niat yang mana? Niat yang mana? Kehendak daripada itu. Kehendak daripada itu. Kehendak itulah niat. Sebab tu inti pada niat, kesedaran dan kehendak itulah niat. Tuan-tuan nak pergi pasar kan, nak beli ikan, nak beli bawang, nak beli gula, nak beli garam contoh. Tuan-tuan keluar pasar tu, tuan-tuan niat tak? Sahaja aku keluar rumah nak pergi pasar beli ikan keli, beli ikan pelotan, beli garam, beli kerana Allah Ta'ala. Ada tak? Pernah tak bini tuan-tuan tengok tuan-tuan keluar masuk, keluar rumah masuk. Pasal apa? Niat tak masuk. Tak ada. Okey lah. Tuan-tuan nak start motor, ada niat tak? Kalau tuan-tuan tak ada niat, tuan-tuan tak start motor. Semua benda yang tuan-tuan buat dalam hidup, semua ada niat. Kecuali masa kita hilang ingatan. Betul tak? Kita hilang ingatan. Kalau tuan-tuan tak ada niat, tuan-tuan akan terkejut. Sejak bila aku pakai baju ni? Kita berangan ke apa, duk khayal. Normalnya memang ada niat. Niat itu bukan benda yang susah, benda yang senang. Sebab tu kita tak pernah baca dalam sejarah ulama-ulama dahulu ada orang yang niat Allah niat tak masuk. Tak ada.
Niat benda yang sangat mudah. Cuma asalkan apa? Ma'rifatul manwi. Dia tahu apa benda yang dia nak niat. Itu yang ulama sebut qasad, ta'arud, ta'yin apa tu, supaya kita tahu kita nak niat apa. Niat itu mudah. Kehendak yang bila tuan-tuan sebut tu, sahaja aku solat fardu zuhur, Allahu akbar. Kehendak pada itu. Faham tu? Kehendak daripada yang tuan-tuan lafaz tu, kehendak tu. Sebab tu ulama bila dia sebut tentang niat, dia kata apa? Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Maksud dia kehendak mensengajakan dan melakukan sesuatu berserta dengan perbuatan. Kalau tak berserta, dia jadi azam. Contoh malam ni tidur, sehari pukul 4 pagi nak bangunlah tahajud. Itu azam. Boleh lah. Niat ni dia berserta dengan perbuatan. Dia berazam dan dia buat. Itu niat tu di awal ibadah. Dia zakat kan, zakat fitrah dan sebagainya, di awal ibadah tu. Awal setiap kehendak yang disertakan dengan perbuatan. Itulah niat. Baik. Jadi tuan-tuan, kalau nak semayang patut mudah lah. Betul tak tuan-tuan? Tak susah. Kita nak pakai baju tu, ada ke orang pakai baju pakai sat buka, pakai sat buka, pasal apa? Niat nak pakai baju tak masuk. Tak ada. Pasal apa tuan-tuan? Kadang-kadang kita menyusahkan agama. Kan Nabi pernah nasihat. Ada orang yang ada sebagai orang yang saya tegur, sini saya tak nampak ada lah. Ada sebagian tempat yang dia Allah sampai ganggu orang. Kadang-kadang dia ganggu imam. Ada sekali tu sembahyang belakang imam, dia duduk Allah. Imam lupa habis semua bacaan. Rakaat pun lupa, dia terganggu imam. Tuan-tuan, sebenarnya dia macam ni. Was-was ni, kalau peringkat permulaan, dia jangan kita layan dia. Was-was ni kan kita baca min apa? Alladhi yuwaswisu fi sudurinnas. Siapa yang dia bisik was-was ni? Syaitan kan? Khannas katanya, nama dia Khannas, dia bisik. Sebagai orang dia layan. Dia niat elok lah, syaitan bisik. Salah tu, dia layan. Ambil semayang elok lah. Syaitan bisik, tak lengkap gitu, tak sempurna gitu. Dia duduk layan. Sebenarnya sebahagian orang yang was-was ni, dia rasa dengan dia layan was-was itu adalah kesempurnaan agama. Silap. Dia bukan kesempurnaan agama. Itu satu benda yang buruk pada agama sebenarnya. Jangan layan. Baru baca habis sikit. InsyaAllah tuan. Saya dulu ada satu junior saya di Izzuddin. Saya kata 5, dia kata 4. Dia kalau ambil semayang tu, orang habis semayang, dia tak habis lagi. Dia duduk Bismillah. Dia ambil semayang macam ni. Saya kesian tengok ni. Habis semayang tu dia main, memang lencun habis semua. Macam tu lah dia ambil semayang. Saya kesian saya tengok dia. Kenapalah jadi macam ni? Awak tak terjunnya dalam tu? Itu ada setengah orang, saya ingat ada orang pernah tanya soalan kat ustaz. Ustaz, saya ni ambil ambil semayang, saya terjun dalam tu pun saya rasa was-was lagi. Betul ke dah kena semua ni? Kita tahu boleh ambil semayang terjun kan? Boleh kan? Tuan-tuan ni ambil semayang terjun dalam parit. Boleh dia niat sekali. Walaupun tuan-tuan terjun kaki dulu. Kan basuh muka dulu. Tak, dia kira sekali. Sebab bila tuan-tuan terjun layak, bila tuan-tuan menyelam sekali kan. Sekali dia tu. Niat saja mandi wajib ke apa, terjun. Uduk pun boleh terjun walaupun jatuh kaki dulu. Tapi syarat dia kena terjun semua, jangan terjun kepala tak masuk. Tak jadi. Kena nyelam semua. Baik, baru jadi niat ambil uduk. Jadi tuan-tuan, dia kata kat ustaz, saya terjun pun saya rasa macam was-was, tak kena ni. Ustaz tu kata, kalau macam tu kamu tak wajib semayang. Betul ke tak wajib semayang? Tak wajib semayang. Dia pun fikir, bagus tak wajib semayang. Tapi dia tunggu lama kan, dia tak semayang, tapi dia menunggu, betul aku ni tak wajib semayang aku ni. Kali semayang aku tak wajib semayang. Dah lama tu dia tanya balik, ustaz, betul ke sini tak wajib semayang ustaz? Ustaz tu kata apa? Orang gila tak wajib semayang. Gila dia terjun dalam tu. Saya nak beritahu, bila kita layan was-was, dia akan jadi dia dah gangguan psikologi sebenarnya. Kalau orang yang dah berumur dia macam tu, memang tak boleh ubah dah sebenarnya. Dia daripada muda dia layan, dia dah jadi gangguan psikologi dia. Sampai kalau dalam kitab fiqh orang lagu tu diberi kelonggaran kan. Kalau dia baca dia beri kelonggaran. Dia kalau dia terlambat pada imam, dia beri kelonggaran 3 rukun yang panjang.
Saya habiskan hadis ni tentang kita isyak lah. Faman kanat hijratuhu wa inna ma likulli imri'in ma nawa. Setiap seorang itu bagi apa yang diniatkan. Kalau dia buat ikhlas dapat pahala, tak ikhlas tak dapat pahala. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah kerana Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrah dia pada Allah dan Rasul, dapat pahala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, siapa yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah kerana dunia, awi imra'atin yankihuha, ataupun kerana berhijrah kerana nak kahwin dengan seorang perempuan, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrah dia kepada apa yang dihijrah. Dia tak dapat pahala, dia dapat pada apa yang diniatkan. Kata Ibnu Daqiqil Aid, dia kata hadis ni kerana pada zaman Nabi ada seorang lelaki, asalnya dia tak mau berhijrah, tapi dia nak kahwin dengan seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Jadi Ummu Qais ni kata, kalau nak kahwin dengan saya boleh, tapi sama-samalah berhijrah ke Madinah. Jadi dia pun berhijrah tu, kerana dia berhijrah tu saya nak kahwin dengan Ummu Qais. Jadi dapatlah apa? Dapatlah kahwin dengan Ummu Qais, tapi dia tidak dapatlah pahala berhijrah. Dalam ibadah tu lah. Dalam ibadah hijrah dia tak dapatlah kelebihan hijrah. Kerana apa? Dia berhijrah ada campur, dia nak kahwin dengan perempuan yang bernama Ummu Qais. Jadi tak dapat pahala hijrah, rugilah. Sebab hijrah yang paling besar pahala, yang tidak ada bandingannya, hijrah daripada Mekah ke Madinah. Habis tuan-tuan. Ini hadis yang pertama. Huraiannya panjang, habis saya stop lah tuan-tuan, tak apa. Kita akan sambung insya-Allah pertemuan akan datang. Sabtu ni kot subuh. Betul tak? Sabtu ni subuh hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an humma tafarruqan wa ba'id tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matuda. Sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Alhamdulillahirabbil alamin.